Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li, tisu mana ni? Mana? Terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sorry. Korang, saya tak boleh panas ni, saya tak boleh ada peluh. Saya punya lima nanti makin teruk kan. Assalamualaikum. Morning. Kenapa pakai cermin mata? Nak keluar. Dah lagi nak drive. Hai Saudara Kasih. Wah, sedap nama. Waalaikumsalam Hawa. Sibuk apa? Buat macam-macam berpeluh. Okey. Hari ni panas. Hari ni pasal panas. Main duduk sini. Okey tak? Si korang kalau okey. Nampak tak? Nampak kan? Kita sama pink hari ni. Yes, hari ni saya saja nak try pink. Okey, muka saya nampak sebab saya duduk belakang cahaya. Kan? Boleh lah. Saya jarang pakai, orang panggil apa ni magenta Saya jarang pakai magenta. So hari ni nak keluar. Nak jumpa sahabat. Waalaikumsalam Umi Nadia. Waalaikumsalam Julaiha. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kalau panggil saya Dek Iza, so Kak Julaiha. Terima kasih Kak Julaiha. Okey tuan-puan, jangan lupa belanja saya share. Belanja saya love pagi-pagi ni. Hari ni dah pukul 8.30. Waalaikumsalam Farah. Waalaikumsalam Nurhayani. Apa saya nak cerita hari ni? Saya nak cerita tentang impian seorang wanita dan apa harapan dia. Saya sendiri sebagai seorang wanita, dulunya kita gadis. Bila kita makin dewasa, kita dah menjadi seorang wanita. Saya seorang isteri, saya seorang ibu, saya seorang anak perempuan, menantu perempuan. Waalaikumsalam Puan Zainab dan Nurul Rashikah. Thank you Umi Nadia. Amin amin. Dia kadang-kadang lighting ni sangat membantu kita ya, nampak kelihatan lebih muda. Waalaikumsalam Mimi Rahmi, Mas Rina. Waalaikumsalam. Korang semua kerja tak hari ni? Hari ni hari apa ni hari ni? Hari Sabtu. Kerja tak? Thank you Julaiha. Al-Fatihah Syekh Fahmi Zamzam. Al-Fatihah. Sesamalah kita sedekah Al-Fatihah kepada Syekh Fahmi Zamzam. Meninggal dah ke? Waalaikumsalam Salma. Thank you Hasna. Okey. Impian dan harapan. Saya rasa macam saya nak lagi selesa lah. Aircon ni dah kuat dah. Aduh, jalan-jalan nak. Hai Seven. Kalau di sini tu aircon ni saya tak betulkan Mal ni saya nak duduk depan aircon boleh? Tolakkan meja ni, letak kerusi kat sini. Boleh tak korang? Morning Rosmini. Kerja. Oh, Hawa kerja. Yang lain kerja. Cantik tajuk. InsyaAllah Aliza. InsyaAllah harap-harap cantik dah. Harap-harap saya bolehlah nak cerita. Nak bagi faham. Saya. Wah, terima kasih Bik. Oh, bibik saya ni. Mana tak dia makin kurus. Yang makin mok-mok saya. Terima kasih Bik. Boleh. Yes. Okay. Banyak pindah tempat hari ni. Apalah. Waalaikumsalam Nana. Okay. Korang kalau nak tanya saya soalan pun boleh. Saya meniaga sendiri. Bestnya. Tak kerja Sabtu dan Ahad. Cakap pasal kerja Entahlah. Saya pun tak tahulah bila. Saya tak tahulah perkataan cuti tu apa. Kalau kami hari-hari tak ada cuti. Hari-hari ada urusan. Hari-hari ada. Bila kata kerja tu maksudnya kerja berkaitan dengan bisnes kita lah kan. Atau pekerjaan kita. Tapi kalau orang bisnes ni siapa setuju? Jarang ada cuti untuk dia. Kadang-kadang kalau dikatanya contohlah kata Sabtu Ahad cuti macam Rafiqah share tadi kan. Tapi tak, Sabtu Ahad tu lah kita guna sometimes untuk jumpa klien, untuk jumpa rakan-rakan partner-partner bisnes, rakan-rakan bisnes, supplier, penasihat-penasihat bisnes. Semua cerita tentang bisnes, tentang pekerjaan, sambil-sambil bertanya khabar tu kan. Sambil-sambil sebab kita kenapa kita suka
Contoh yang saya cerita sebelum ni, pergi Cameron. Saya punya niat ni nak pergi Cameron je, nak makan strawberry je. Kemudian turun balik sebab kita ni perempuan kita sebagai seorang ibu, kalau boleh apa-apa yang kita buat, kita fikir anak kita kan. Nanti anak tinggal lama. Kalau kita keluar lama sangat, tak terfikir pun nak keluar lama masa tu. So just nak naik, turun balik. Gitu. Sebab fikir anak-anak yang tinggal kat rumah. Kalau nak bawa anak-anak, tak berani sangat. Sebab kadang-kadang contoh tempat macam Cameron, Langkawi tu kan ramai kan. So kan kalau, sebab kita fikir nak pergi sekejap. So malah nak fikir bawa anak lah. Sekali, memang begitulah pun. Nak saya terkejut buat apa kan? Saya tak terkejut pun. Suami saya setiap kali ada urusan personal, dia akan selitkan urusan bisnes. Sebab kita dah alang-alang. Alang-alang dah sampai ke bila turun dari Cameron kan, kita ikut Simpang Pulai. So kalau kita teruskan dah boleh ke arah utara. So kita jumpa. Betul, tapi rasa macam tak ada cuti. Betul. Ada je yang kita nak buat untuk company kerana kita passion. Sebab tu kita buat bisnes tu. Kerana kita passion pada bisnes tu. Kita memang tak ada fikir apa. Korang nampak belakang tu kan. Saya tak boleh lah tunjuk dapur saya kan. Tu lagilah. 7. Tu sangat betul. Kat rumah ni, kalau tanya PA saya, dia memang takkan nampak saya duduk rehat gitu-gitu. Melainkan saya tertidur. Kalau saya dah penat sangat lepas Zuhur tu kan, saya tutup mata kejap. Itu pun saya macam, okey. Ada PA kat bawah nak siapkan kerja. Dengan PA saya ada buat projek lah. Projek yang insyaAllah dah nak siap. Nanti saya akan launching projek tersebut. Impian Tuan-puan, apa impian tuan-puan? Tuan-puan boleh share tak? Saya nak baca juga apa impian wanita-wanita di luar sana. Kan kalau tuan-puan share, tekan button share dan orang lain yang tengok, dia orang pun akan share apa impian kan. Apa kata tuan-puan share impian tuan-puan? Adakah sama dengan impian saya? Adakah kita ni wanita serupa sahaja walau duduk kat mana pun? Waalaikumsalam Cik Saiful. Waalaikumsalam Fadil. Kan? Sorry lah, hari ni tajuk apa impian dan harapan wanita. So para suami kalau nak memahami wanita, bukan wanita lah, nak memahami isteri. Isteri korang, bolehlah tengok. Ataupun yang nak cari jodoh tu bolehlah buat kajian sikit-sikit. So tuan-puan dah kahwin ke belum kahwin ke, is okay. Boleh tulis saya belum kahwin. Tapi impian saya nak ada apa? Nak ada suami soleh, nak ada suami yang kerja keras, nak ada suami yang hormat orang tua. Kan? Impian kita berbeza-beza. Nak ubah hidup je, nak bantu suami dan family dekat kampung. Nampak? Itu salah seorang, Puan Hidayah mesti seorang isteri. Sebab sebut pasal suami. Dia kalau isteri ke ibu takkan lari daripada sebut suami dia, anak-anak dia. Itulah dia seorang wanita. Dan saya sangat bersyukur kerana saya pun perasan Tuan Najib juga begitu. Dia tak akan lari dari menyebut tentang ibunya, tentang saya, tentang anak-anak. Walaupun masa tu dia cerita tentang macam mana nak buat konten FB contoh. Sekarang FB dah bukan FB dahsyat sekarang. FB panggil apa sekarang? Meta. Nasib kita lah kan. Biasa sebut FB kan. So after ni kena tukar lah Meta. Apa nama penuh dia? Saya lagi suka sebut mata. Saya kata apa? Kenapa tak letak mata? Mata kan lagi best. Pandai aku. Okay. Impian saya dulu waktu saya kahwin, saya sebenarnya tak adalah impian yang besar sangat. Saya nak ada rumah yang ada corner lot. Ada tanah sikit. Saya nak bagi anak-anak. Saya masa tu impian saya macam itulah. Siapa sama macam saya? Saya nak bagi anak-anak saya main tepi rumah. Sebab saya tahu waktu zaman saya dah nak kahwin masa tu, umur 25 tahun saya nikah, saya kahwin 2008. Waktu tu pun dah mula tak berapa nak selamat lah. Kalau kita biar anak kita main dekat, macam kita dulu, main kat luar sendiri-sendiri je, main masak-masak. Siapa macam saya? Pergi curi telur tau, bukan, jangan fikir bukan. Telur dekat dalam peti ais mak, ambil 2 biji, pergi masak kat luar, masak atas daun. Masak atas daun ke? Macam mana masak atas daun tu? Bukan atas daun. Kita ambil apa bekas kita buat unggun api, kita masak telur. Jadilah. Kan? Masa tu berapa tahun je umur. Jadi bila saya kahwin tu, saya tak ada nak impian bukan-bukan. Saya cuma nak anak-anak saya dapat bermain macam saya.
semua nak bagi anak-anak hidup selesa. Betul Rashika. Kita ni berniaga, kita susah payah ni, kita memang akan fikirkan anak. Saya sebagai ibu, saya yang ambil tanggungjawab untuk memenuhkan tabung anak-anak saya. Walaupun tak adalah penuh mana pun, tapi saya ambil tanggungjawab tu. Saya memang macam tu lah dari dulu. Saya yang daftarkan haji untuk family, untuk suami saya, anak-anak saya. Alhamdulillah suami saya dah berjaya tunaikan haji 2 tahun lepas sebelum PKP. Saya memang minta suami saya dulukan mak dia dulu, bawa mak dulu pergi haji. Saya kemudian pun tak apa. Sebab yelah kita takkan nak cerita ke orang. Kadang rezeki kita tu, waktu tu hanya mampu untuk 2 orang. Bukanlah kalau nak bawa 3 orang nanti, saya tahu nanti terbeban suami saya. So saya kata tak apa. Bawa mak dulu, settlekan mak dulu. Saya boleh jaga anak-anak. Dan masa tu pun anak saya yang bongsu baru setahun. Ke tak sampai setahun. Saya kata, saya cakaplah dengan diri saya, ya Allah, saya mungkin boleh pergi dengan suami berdua, tapi nanti takut nak bawa mak tu sekarang kita berkira-kira. Saya tak nak macam tu. So Alhamdulillah suami saya dapat ambilkan package yang terbaik untuk dia dan mak dia. Dan saya juga dapat susukan anak saya di rumah sambil menjaga lagi abang kakak dia yang lain. Alhamdulillah, saya menganggap masa tu saya masih belum mampu. Saya belum mampu dari sudut tanggungjawab saya kepada anak bongsu saya. Saya memang berniat, saya nak ambil pelajaran daripada Al-Quran. Allah sebut, susukan anak sampai umur 2 tahun. Allah tak wajibkan, tapi Allah ada sebut tentang itu. Jadi saya nak ambil, sedangkan Allah dah beri saya dah berjaya susukan 4 orang lagi. Maksudnya kakak abang Muhriz tu sampai umur lebih 2 tahun lebih. Dan saya nak habiskan tanggungjawab itu. Saya tak nak nanti dah besar Muhriz cakap dengan saya, kenapa Umi tak susukan Muhriz macam kakak abang sampai cukup 2 tahun? Saya nak jawab apa masa tu tuan-puan, dah tak boleh patah balik dah. Saya ibu anak 8. Masya Allah, Masya Allah. Ya betul, kita ibu-ibu dia sebenarnya sama je. Dia akan ada mak ayah kita, dia akan ada, kalau kita sama-sama hasrat suami kita, apa mak ayah dia, kita dah sama, kita akan fikirkan anak-anak kita akan fikirkan suami kita. Itu memang perempuan. Memang perempuan memang macam tu. Semua nak yang sama, iaitu nak hidup selesa. So macam mana saya punya impian daripada kecil jadi besar? Saya dulu, sebab bila saya kahwin dengan suami, memang sebab Alhamdulillah saya tak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Jadi kesusahan waktu saya dengan suami tu tuan-puan, dia tak buatkan saya terlalu stres. Yang apa yang saya stres waktu tu hanyalah suami saya banyak buat bisnes tak jadi. So bila banyak buat bisnes tak jadi, korang kena tahu, buat bisnes, setiap kali nak buat bisnes baru, korang perlukan apa? Perlukan modal. So modal tu memang modal ada tenaga, modal masa, modal apa lagi entah. Tapi yang penting modal apa yang kita pening masa tu, yang saya pening. Modal duit lah. Kan? Masa tu setiap kali nak buat bisnes baru kena duit. Pada waktu tu kan, RM10 tu sangat besar pada saya tau tuan-puan. So bila suami saya macam nak buat bisnes ni, saya tahu alamak itu bisnes saya tu tak jadi. Saya dah tahu dah berapa dia dah keluarkan waktu nak buat bisnes tu. Nak buat bisnes lain lagi. Nak bayar, even nak bayar MLM kan dia ada macam, okey bayar dulu yuran ahli. Even nak bayar yuran ahli RM60, RM70 tu pun pada saya duit tuan-puan. Pada saya macam, ya Allah ya Tuhanku, duit lagi. Saya kata, korang okey tak? So saya stres kat situ saja waktu tu. Dan saya tak tahu, saya sebagai hamba Allah, kita tak tahu bila rezeki yang Allah nak bagi pada kita. Kita tak tahu, kita tak boleh nak baca. Yang saya tahu, apa yang saya kuat waktu tu, saya nampak, okey, saya yakin orang yang berusaha, Allah tak akan sia-siakan. Cuma saya fikir, usaha apa yang sepatutnya suami saya kena buat lagi. Kadang-kadang orang dah nampak macam ni, saya dah kerja keras, saya dah kerja siang malam. Saya dah, macam suami saya dulu dah duduk kat meja kerja tu daripada pagi. Sampai saya pergi kerja, dia pun duduk situ. Saya balik kerja pun dia tengah duduk situ. Sampai malam pun dia duduk situ. Kan, yang kita ni pergi dapur, masak apa semua, jaga anak, bla bla bla, kemas rumah, dia masih duduk di situ. Waktu tu saya fikir, suami saya sudah berusaha dari sudut fizikal. Apa yang dia buat tu dia dah usaha, bukan dia main-main.
Tapi apa lagi yang kita kena betulkan tuan-puan? Saya fikir waktu tu, apa lagi mesti ada benda yang Allah nak bagi tahu ni kena betulkan. Yang ini engkau tertinggal untuk betulkan. Yang ini engkau tertinggal untuk usahakan. So waktu tu, bila suami saya 2012 tak silap saya, beliau pergi kelas Dr. Azizan waktu tu, kelas apa macam nak IMKK ke? IMKK. Balik tu, dia nampak macam bertolak ansur dengan saya. Saya kata, kita tahulah suami kita macam dah berubah sikit. Kita dapat baca. Oh, rupa-rupanya dekat sana dia Dr. Azizan ajar tentang menyantuni ibu bapa dan menyantuni isteri, pasangan. Kan? So saya nampak sikit-sikit perubahan dia, betulkan hubungan kami. Daripada duduk suka melenting, dia jadi macam melenting tetap melenting. Tapi macam boleh cool sikit. So cool dia tu sebab kita perasan dah cool sikit lah. So kita pun sejuk hati tak tuan-puan? Sejuk hati. So bila kita isteri ni tak cakap banyak lah. Nak yang sejuk hati tu je. Bukannya nak layanan macam permaisuri ke apa ke. Bukan. Kita nak yang macam suami kita faham kita penat. Faham yang kita ni pun dah berkorban untuk dia. Faham yang kita ni pun dah berkorban untuk family dia. Faham yang kita ni pun dah menghadapi kalau dia susah, orang mengata dia. Bukan orang mengata dia seorang. Orang mengata kita juga, tuan-puan. Pengorbanan yang besar perlu kat situ. Saya bekerja sebagai guru. Kalau nak ikutkan tu, jawatan guru tu dah stabil untuk saya. Tetapi bila suami kita tak stabil, duit keluar masuk pun sen-sen je, ringgit-ringgit je, dan kadang-kadang masuk banyak, kadang keluar pun banyak, kadang-kadang tak masuk-masuk. Orang kata tak tuan-puan? Orang mengata. So orang akan mengata siapa tuan-puan? Siapa orang yang paling rapat dengan seorang suami? Siapa orang yang masyarakat tengok yang selalu ada sebelah suami? Of course isteri. Of course seorang isteri. Sebab itu saya nak ajak para suami, kalau kalian tengah susah, percayalah bukan kalian seorang yang susah. Isteri pun susah juga. Isteri korang pun susah juga. Cuma kadang-kadang ada isteri yang telan. Dia telan dalam-dalam. Dia memang tak nak cakap sebab dia tak nak downkan keadaan. Sebab selalunya siapa setuju dengan saya, siapa setuju tulislah komen, setuju. Aku kena marah sekejap lagi aku cakap benda ni. Kebanyakan rumah tangga yang matang dahulu adalah seorang isteri. Isteri akan matang dahulu berbanding seorang suami. Even kalau kita dulu ikut masa belajar kat sekolah, sekolah menengah dulu pun, kita tengok kita form 3 dah sopan santun, dah ulang kaji pelajaran, dah buat kerja rumah, dah masak, dah layan tetamu kita lah. Hai sayang, layan je Mi. Sekejap korang, saya kena, Allah sayang ni. Allah sayang dia. Kenapa saya kesian kat dia ni? Selalu kena tinggal budak ni. Sayang manja Umi. Dia masih nak tengok mana Umi dia ada tak lagi kat katil. Saya selalu tengokkan dia waktu pagi. Pukul 4 kadang hari tu kita gerak. Saya nak cerita kat korang. Saya pergi mana? Yang cantik tu. Korang pergilah. Siapa nak cakap nak tahu. Korang tak cakap nak tahu, saya malas nak bagi tahu. Korang nak tahu macam-macam kan. Tapi tak nak komen, tak nak share, tak nak love, tak nak like. Korang tak tahulah kan. So saya selalu tinggalkan dia. Hari tu saya gerak pukul berapa pagi? Pukul 6.30 tu terlewat sikit. Lancar nak gerak pukul 4. Tidur mati. Lepas tu budak ni, dia selalu bangun tidur, dia takkan nampak saya. Macam saya cakap lah, saya cuti tak ada cuti. Saya akan pergi office kadang-kadang saya pergi keluar. Ni saya dah nak keluar. Lagi kalau tinggal lagi. Lepas tu nanti dia tahu saya gimana saya pergi office. Okay, Muri duduk dengan Umi nak sambung cerita boleh? Kemudian nak duduk dengan tu, pergi kat dapur. Okay. Isteri akan kena. Kalau suami rasa dia sorang-sorang stres, tak. Dia kena tahu isteri juga turut stres. Lagi-lagi isteri nak fikir pasal ni anak aku nak makan apa ni. Kan? Jadi duit saya yang ada sedikit tu saya kongsi-kongsikan. Saya pecahkan siap-siap. Tapi yang saya ingat tuan-puan, kalau tuan-puan nak ambil pelajaran ni, ambil lah. Nak ambil nasihat ni, ambil lah. Sebab sangat-sangat berkesan. Kita, anak ni, seorang anak, macam saya ada mak bapak kan. Kalau kita dulukan duit kita, maksudnya dulukan setiap rezeki Allah bagi pada kita, kita dulukan mak bapak kita, walaupun masa tu, kalau kita ikut kita kira-kira kita ni, tak cukup. Memang tak cukup. Tapi kalau kita abaikan aja biawak tu, contoh macam saya, setiap kali gaji masuk, orang pertama yang saya akan bagi mak saya. Sebab bapak saya kerja masa tu.
Dan saya pun, yelah, you all tahulah gaji guru, mula-mula jadi guru berapa ribu. 1,008, dah tolak bla-bla 1,007 lebih, macam tu. So, saya bagi dulu mak saya ingat saya masa tu saya bagi RM150 ke tak silap. Silap, minta maaf mak. Nak tahu, okey, nak tahu, sekejap lagi saya share. Ramai cakap nak tahu tu. Bagus. Saya bagi mak saya RM150, so adalah baki saya RM1,600 macam itu. So saya beli barang dapur apa semua. Yelah, suami saya masuk tak masuk kan, masa tu masuk tak masuk. Tapi tuan-puan, sampailah hari kedua lepas dapat gaji. Ni selalu berlaku, every month. Hari kedua lepas dapat gaji, tinggallah dalam beg dompet RM300 ataupun RM250. Normal. Saya sedih tak tuan-puan? Saya tak sedih pun. Alhamdulillah, yang bagi kita sedih tu, yang bagi kita happy tu Allah. Waktu tu Allah tak bagi saya sedih. Allah bagi saya puas lagi. Saya jenis kalau setiap kali keluar gaji, saya keluarkan habis semua. Tak ada maknanya saya nak keluar 2-3 kali sebab gaji saya banyak tu je lah. Kan? Bukanlah saya nak tak bersyukur. Gaji saya memang banyak itu. Saya tahu. Takkan bertambah lah tiba-tiba tambah RM100, RM50. Takkan. So saya keluarkan semua sebab saya tahu saya akan guna semua. Oi, alah nak pergi mandi sayang? Saya akan guna semua. So memang saya akan guna semua sampai sebelum nak gaji je duit saya cukup-cukup. Alhamdulillah lah waktu tu depan sekolah Kampung Tenang tu ada kedai makan baik. Saya rasa memang kita kena berniaga lah tuan-puan. Kita kalau berniaga banyak bantu orang. Macam saya, kedai makan tu dia jual lauk-lauk murah sangat. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya rasa macam bersyukur sangat. Saya kat Kampung Tenang lama tau. Tak silap saya 2007 masuk, 2013 pindah. Hampir 10 tahun. Hampir 7 tahun dekat Kampung Tenang. So dengan perbelanjaan yang murah, duduk labis tu, ya labis tu mahal jugalah. Tapi Kampung Tenang tu murah. Nak beli lauk ke apa, kita tak rasa terbeban, kita tak rasa sedih. Dan sometimes, saya pinjam duit kakak-kakak cikgu. Kan saya pinjam duit kat sana, saya ingat lagi Kak Yah ke, Kak Zana, Kak D, siapa lagi, Kak Ikin, Kak Fiza, Kak Fiza, ada Fiza. Saya kadang-kadang pinjam Kak Chah, pinjam duit dulu, nanti gaji masuk saya bayar lah. So benda tu normal. Benda tu tidak membebankan saya. Yang bebankan saya macam saya cerita tadi, suami saya buat bisnes tak jadi. Bayangkan duit kita dah ada banyak tu je. That's why saya kata, nak buat bisnes baru, kena guna duit. Mana nak datang? Sebab itu saya kata, saya terpaksa lama-lama saya ambil keputusan, saya tengokkan je suami saya ni. Duk pinjam duit mak dia je. Mak pun perlukan duit juga. Adik-adik masih sekolah. Lepas tu, sometimes dia pulang tak pulang. Kadang-kadang ada konflik. Bayangkanlah dah pinjam duit mak, kata pinjam duit mak RM1,000 contoh. Tiba-tiba, dia tanpa saya tahu ni, dia dapat rezeki sikit daripada MLM, dia akan ajak, dia nak bahagiakanlah hati isteri dia ni. Dia agaknya dia terdengar saya tengah nak pergi Melaka contoh jalan-jalan set. Dia bawa saya pergi Melaka. Saya pun seronok lah sebagai isteri. Wah, seronok dapat pergi jalan-jalan kan. Suami nak belanja, saya tahulah okey MLM dapat masuk. Tak seronok lah kita. Rupa-rupanya bila dah balik jalan, kita tahu dia belum bayar hutang mak dia. Kita sebagai perempuan kan lagi matang. Kan kita tahu hati perempuan, hati seorang ibu. Mestilah ibu mertua saya tu akan terasa. Hutang tak bayar lagi, dah bawa bini pergi jalan. Tuan-puan, encik suami kalau ada pinjam duit mak ayah, ataupun pinjam duit siapa-siapa lah. Pinjam duit family ke, adik-beradik ke, kawan baik ke. Settlekan hutang tu dulu, baru bawa family tu pergi jalan. Sebab nanti mesti terasalah orang yang kita berhutang tu. Takkan tak terasa. Orang yang kita berhutang tu bukan orang senang. Dia pun nak guna duit juga. Tiba-tiba dia nampak kita pergi berjalan. Dia tahu ke, ui, si Shanu tu pergi Melaka best tu. Si Shanu tu bukan hutang dengan aku ke? Dah tak best. Kan? So, tak kisahlah perempuan ke lelaki ke. Kan? Siapa kalau kita dah hutang, settlekan hutang dulu tuan-puan. Dan kalau kita dapat gaji, dapat kerja, dapat gaji, bagi mak ayah kita dulu tuan-puan. InsyaAllah benda tu bukan untuk mak ayah kita. Mak ayah kita rezeki dia insyaAllah dah cukup. InsyaAllah dia tak makan banyak lah orang tua ni. Dia makan pun ala kadar dah kenyang dah orang tua ni. Dia tak beli banyak. Dia bukan nak membeli-beli sangat. Yang dia tahu kalau dia nak beli pun baju baru, kain baru kat Jekyll. Yang murah-murah tu. Tapi kenapa kita kena bagi mak ayah kita duit dulu tuan-puan? Itu adalah untuk bagi rezeki kita berkat. Bila berkat, Allah dah cakap rezeki yang berkat tu akan bertambah-tambah. Dan setiap kali rezeki saya bertambah, terima kasih banyak kepada suami saya lah Dia penat, dia rehat kat atas.
Saya kata tak apa saya live lagi ni. Tadi saya tanya dia, abang nak live tak? So dia kata abang tak larat. Saya tak apalah saya live. Saya pun nak cerita saya kat mana. Okey sebab saya terlupa. Saya dekat Janda Baik. Saya dekat Janda Baik 3 hari ni. Kami retreat, kami berkampung kat sana. Kami pilih yang cantik tu, ramai cakap cantik. Tempat itu korang boleh google Bidai Sari. So siapa nak pergi bercuti pergilah. Tapi saya dapat tahu Cik Wan kata Bidai Sari tengah penuh sekarang. Carilah waktu lain. Dia back to back, penuh gila. Bidai Sari. Tempat dia seluas 8 ekar, sangat best. Tuan-puan, saya pergi ATV. Saya bawa ATV. ATV dia yang milik milik Fiza Omar. Tahniah Fiza Omar dah dapat isteri kan? Dah berkahwin, tahniah. Semoga berkat rumah tangga. Yang itulah ATV dia kami sewa. Memang best gila, dia punya track tu best gila. Walaupun kami pun ada ATV, kami pun naik track atas bukit ke Keluang ni. Tapi track dekat sana, betul-betul buatkan saya rasa macam, Iza, you can do it. Iza, kau rupanya berani. Dia betul-betul menaikkan kita punya semangat. Dia menaikkan kita punya keyakinan. Keyakinan. So saya naik gunung, lupa. Gunung, saya naik ni. Air terjun Tampik. Korang google lah. Air terjun Tampik, kita kena minta melalui Persatuan Anak Kampung Tampik. Dan memang best gila mandi air terjun semalam. Saya sangat suka air terjun sebab saya rasa itu adalah jacuzzi semula jadi yang memang laju gila. Okey, dah tahu kat tempat. Saya dah beritahu kan, saya tak ada hutang-hutang sebab saya dah janji itu nak beritahu kat korang. So saya beritahulah. Kami dekat Bidai Sari, Janda Baik. So boleh pergi. Tadi saya sambung. So kita kena bayar hutang dulu kalau ada hutang. Dan kalau kita dapat gaji, dapat duit apa-apa rezeki, bagi pada mak bapak dulu. Walaupun sikit, walaupun RM50. Dan itu akan membuatkan rezeki kita bertambah-tambah. Dan setiap kali bertambah, suami saya bagi saya, sampai sekarang suami saya bagi saya allowance. Allowance lah, saya pun director kan. Dan suami saya kalau tak izinkan, saya nak dapat tang mana? Banyak ke sikit kalau suami saya kata, tak payah ni daripada momentum tak payah bagi puan Iza. Tak boleh juga saya dapat. So, apa-apa saya kena bersyukur kepada suami saya yang sentiasa memikirkan kebajikan saya. Dan tuan-puan dan korang, setiap kali Allah bagi saya rezeki, saya memikir itulah rezeki Allah Ta'ala bagi kat saya melalui suami saya. Saya sangat sukalah. Kita kan, kalau Allah nak bagi kita rezeki direct pun boleh. Tapi, kalau Allah nak bagi kita rezeki melalui manusia lain, macam saya melalui suami, Allah nak suruh kita apa, tuan-puan? Allah nak suruh kita bersyukur. Bersyukur kepada suami tu. Kalau suami buat silap, ampunkan sajalah. Tutup mata dah lah. Tak payah panjang-panjang. Cara kita bersyukur kepada suami. Kalau suami penat, bagi dia rehat. Kita jaga anak-anak. Jangan bagi anak-anak bising. Kalau suami kan nak makan apa, kita masak walaupun kita penat. Masaklah tuan-puan. Maksudnya suami tu suka air tangan tuan-puan. Kadang-kadang ada suami saya, ada kawan saya cerita pukul 2 pagi. Dia masak untuk suami dia. Layan, kan? Bersyukur kepada seorang suami. Orang lain ramai yang tak ada suami, kita ada suami, jadi bersyukur. Walaupun suami kita banyak kekurangan. Nak kata kekurangan tak payah cerita lah. Sebab kekurangan kita pun lagi banyak. Okay? So, nak pergi Janda Baik. Wow, bestnya. Laksa Kok Diang. Daripada Kedah nampak, nak pergi Janda Baik. Hati-hati sebab banyak kereta, jam. So, hati-hati. Happy holiday. Dan apa lagi impian saya. So bila kita duduk rumah sewa, kita tak rasa sedih pun. Walaupun masa tu rumah sewa tu tuan rumah nak jual 150,000 tak silap. Tak mampu tuan-puan. Tak mampu tapi tak sedih. Saya kata tak apalah. Saya selalu fikir macam ni. Kalau waktu itu rezeki saya belum sampai, saya belum dapat rezeki tu, maksudnya belum sampai. Dia bukan tak dapat. Dia belum sampai. Allah belum sampaikan rezeki tu kat kita. Ada sebenarnya rezeki tu. Allah nak tengok kita nak usaha kod mana. Dah usaha kat sini. Oh, tak jalan lagi. Tak dapat lagi rezeki yang kita nak tu. Okey, kita kena tambah lagi. Oh, rupa-rupanya agaknya nak kena bagi pada mak bapak tu lebih sikit ke. Ataupun nak kena bagi pada orang susah tu lebih sikit ke. Ataupun dah usaha kat situ. Saya dah memberi. Saya dah bersedekah. Saya dah infak. Kan? Apa lagi kena buat? Oh, rupanya nak kena jagalah. Jaga mulut. Dah beri, jangan mengata orang. Apa tak kerja, harapkan duit orang. Macam mana? Takut yang kita bagi tu, sirna. Tahu sirna? Fata Morgana. Macam gitu je. Macam kau keluar duit je. Dapat kebaikan, dapat pahala. Tak, Allah marah lagi. Sebab tak jaga mulut. Mulut dah jaga, okey diam. Bagi je. Tiba-tiba Allah uji. Allah uji orang tu adalah
Bukan orang susah ke kenapa boleh pergi bercuti? Contoh, hati kita pula. Apa perangai macam ni. Hati kita pun bercakap-cakap, berkata-kata juga. Bukan mulut je, kita kena jaga tuan-puan. Hati pun kena jaga. Macam kita pergi Mekah. Siapa dah pernah pergi Mekah? Umrah ke haji? Kan dekat sana, pijak je tanah haram. Semua ni kena clear. Otak, mulut, hati. Kena clear. Nampak je benda pelik-pelik kat sana. Nampak je orang yang pelik-pelik kat sana. Buka aurat ke tak buka aurat ke. Jangan. Saya memang ajar macam saya jangan nampak, jangan tengok. Supaya apa? Jangan tengok ni. Mata ni dia akan membuatkan kita berkata-kata dalam hati tau. Sebab itu kita jadi manusia nak senang hidup. Jangan suka tengok-tengok orang punya kelemahan. Jangan suka tengok-tengok orang tu dapat apa. Kalau tertengok tu tak apa. Tak ada masalah. Kalau kita kalau kita ternampak dia punya keburukan, ternampak, kita ambil pelajaran. Bukan untuk kita jadikan isu besar dalam hidup kita. Sebab banyak benda kita nak kena fikir. Banyak benda kita nak kena tolong. Banyak benda yang kita nak kena jaga. Mak ayah kita, adik-adik kita, anak-anak kita, suami kita dan sebagainya. Kan? Tua kita, tim kita. Ramailah. Jadi tak payah menambah lagi beban pada mata ni. Kan mata tengok benda-benda yang bagus sahaja. Supaya yang kita fikir bagus. Aku dah je macam gini dah. Yang kita fikir bagus. Yang kita rasa pun bagus. Yang kita cakap pun bagus. Sebab apa yang kita cakap adalah apa yang ada dalam otak dan hati kita. Kadang-kadang kita cakap tanpa sedar. Okay, so bila saya dah dapat rezeki, dah dapat macam mana bila suami saya makin bertambah-tambah, dia ubah sikap dia. Sebenarnya masa tu suami saya tinggal ubah sikap dia je. Dia ubah sikap dia pada saya. Dia ubah cara dia menilai saya. Sebab saya ni jenis suka bila saya nak bagi nasihat, saya akan bagi terus. Saya tak reti tau nak simpan-simpan. Saya tak reti nak kelok-kelok sebab saya takut tak faham. Saya bukannya nak kecilkan hati suami saya, tak ada niat pun. Mana ada isteri nak kecilkan hati suami, suka-suka hati. Kalau ada, tu korang perempuan isteri-isteri kena risau tau sebab Tuhan akan balas. Kita kalau ada sangka buruk, walaupun sikit dekat orang lagi kat suami, ataupun kita nak buat benda buruk, kita nak macam rasakan, padankan muka. Allah yang akan balas kita tau. So, jangan macam itu tuan-puan. Kita kena selalu bersihkan hati kita. Kalau kita nak tegur suami contoh, tegur dengan hati yang bersih. Kan? Kalau hati tu tak 100% bersih pun, kita ke arah nak bersihkan hati kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tegur ni sebab aku nak suami aku jadi hamba Engkau yang soleh. Aku nak suami aku dapat capai cita-cita dia. Aku tahu kalau dia dah kaya esok dia tolong orang. Aku tahu kalau dia dah kaya esok dia akan bantu orang lain juga kaya. Minta ke Allah. Bukan sebab kita nak kenakan dia. Macam tu. Saya pernah ada satu nasihat. Saya kata, bang jangan buat ni. Bisnes ni jangan buat. Kos tinggi. Dan saya ada insting saya tak sedap. Yang mengatakan suami saya takkan berjaya dalam bisnes tu. Walaupun saya perasaan macam tu. Tapi saya tak larang dia. Dia nak buat juga. Itu kadang-kadang bila orang kaya ni, dia ada satu sikap yang bagus juga. Sikap ni degil. Dia degil juga. Dia buat. Dia sanggup pinjam duit kawan dia. Kawan dia yang baru dia kenal. Saya kata, memang degil sungguh lelaki aku ni. Waktu tu lah saya fikir. So, saya biar. Saya bukan sahaja biar. Maksudnya saya biar tu, saya tak keluarkan duit saya lah. Dia nak pinjam duit saya. Saya kata, insting dah lah berat. Nak keluarkan duit lagi, nak buat loan lagi. Bukan duit saya dalam bank pun, saya tak ada duit simpanan. Saya kena pinjam pula tu kat bank. So, saya berhati tau. Saya rasa kalau kan saya korban itu ini, saya lagi bungkus. So, saya biar. Tapi saya tetap sokong. Saya tetap hari-hari pergi kedai bandel tu, tengok suami saya buat kerja. Saya tetap doakan dia, ya Allah berilah kejayaan. Walaupun dalam hati yang saya berat ni, Tuhan bagi saya hati yang berat ni. Saya kata pelik, kenapa hati aku berat? Sampai satu hari, suami saya jumpa saya, dia baru cakap dengan saya. Yelah dia dah pinjam ni, dia dah set up apa semua. Bi, abang rasa nak tutup lah Bugis bandel ni. Tak boleh pergilah. Tak untung, penat. Macam tu lah. So saya, masa tu saya sedih tak? Tak. Saya nak kenakan dia pun tak. Tak ada niat pun saya nak kenakan dia. Saya cuma cakap dalam hati saya, ya Allah, Engkau telah memakbulkan doaku, ya Allah. Saya doa apa tahu? Ya Allah, jika Bugis bandel ni baik untuk kami, untuk agama kami dah hingga akhir hidup kami, Engkau majukanlah. Engkau berkatikanlah. Engkau berilah kejayaan dan untung yang besar. Tetapi ya Allah, jika sebaliknya, Engkau jauhkanlah dia daripada, maksudnya engkau bukakanlah hati pintu dia supaya dia tutup Bugis bandel ni. Masa tu jual bandel. Tapi saya rasa payah masa tu, tak tahu berat hati.
Memang betul. Orang tak datang. Kerja sampai 1-2 pagi tau. Keluar pukul 5 pagi, kau bayanglah. Keluar 5 pagi, nak kemas barang apa semua, masuk Singapura, ambil barang. Ui, nak berhadapan. Rupa-rupanya, bila kita keluar masuk Singapura ni, kita ni akan ada macam pihak custom minta maaf lah Ada orang pegawai-pegawai kat situ yang jaga jalan tu. Dia macam meminta tau. Saya rasa macam, oh patutlah saya berat hati. Kalau lah suami saya bagi, oi, nak jawab apa ke akhirat? Nak jawab apa kita ke akhirat tuan walaupun kita bagi RM10 atas dasar rasuah. Oi, jangan. Sebab tu saya kata, oh patutlah hati aku berat. Suami saya cerita, apakah yang dia lalui, apakah yang dia tak suka bila buat pergi bandar, bila keluar masuk Singapura bawa barang. Semua benda nak ada checkpoint pula. Macam nak meminta-minta. Kalau tak lepas lagi lama kita ditahan kat situ, check barang satu-satu. Saya kata jangan, tak apa. Saya kata biar susah kat situ lama-lama, jangan bagi. Once kita bagi tuan-puan, nak jawab apa dengan Allah tuan-puan. Lepas dia kata, oh tahulah saya kenapa hati saya berat sebagai seorang isteri. Sebab kita ni jadi isteri, kita kena pastikan bukan kita sahaja masuk syurga sebagai isteri solehah. Tetapi suami kita juga kena bantu dia masuk syurga. Sebab tu kita ni jangan lupa ingatkan dia. Saya selalu ingatkan suami saya, bang, jangan lupa pergi rumah mak. Bang, jangan lupa pergi tengok mak. Bang, jangan lupa pergi borak dengan mak. Saya ingatkan dia. Sebab bukan saya kata suami saya tak ingat. Bukan. Suami saya lah antara anak yang soleh. Saya rasa yang ada di muka bumi ni. Saya percaya tu. Tapi, kena ingatkan juga. Sebab bila kerja dah bertambah, bila tanggungjawab suami dah bertambah, bukan saya pada tim momentum, tapi pada student-student momentum. Suami saya seorang manusia, tuan-puan. Suami saya ni hanya ada tu lah batang tubuh dia satu tu. Tapi banyak tanggungjawab yang dia kena buat. So, tak kalah dia kadang-kadang mestilah ada benda yang dia terlepas pandang. Kan, lebih-lebih lagi kat sini kita duduk dengan adik-beradik lain. So, kita pun tahu adik-beradik akan tengok mak ayah kita kan. Tapi, sebab itu saya kata, saya ingatkan. Dan bila saya ingatkan, saya akan tanya balik. Bila kita ingatkan, kita buatlah ni, minta feedback. Kita tanya, dah pergi dah bang? Abang dah singgah rumah mak dah? Macam tu. Nanti kalau abang singgah, abang ajak saya. Macam tu lah. Kita singgah-singgah rumah mak kejap, tengok-tengok mak ayah kita. Okay, macam tu lah kita isteri Kita jangan pentingkan diri lah. Saya nak ajak kita isteri, jangan pentingkan diri. Sebab bila kita pentingkan diri, rezeki susah nak masuk tuan-puan. Kadang-kadang dah usaha segala macam usaha ni. Dah bagi mak mentua, dah bagi orang susah, dah usaha siang malam. Apa lagi ya Allah? Kita koreksi diri kita, korek diri kita ni. Muhasabah lah orang kata. Aku ni pentingkan diri ke Aku ni hanya pentingkan anak-anak aku je ke? Aku ni hanya pentingkan company aku je ke? Aku ni hanya pentingkan nak bagi rumah aku selesa je ke? Tanya kat diri sendiri. Saya selalu tanya. Saya kata, ya Allah, janganlah sampai saya pentingkan diri. Ya Allah, saya nak beli barang ni agak-agak boleh tak ya Allah? Agak-agak bazir tak ya Allah? Agak-agak kalau saya beli ni, kadang-kadang bila saya beli barang-barang yang orang kata contoh handbag saya fikir apa contoh? Saya fikir saya nak jaga maruah suami saya. Saya fikir saya nak jaga maruah suami saya di mata kawan-kawan dia. Suami saya ialah bila kita dah berniaga, dah yelah nak cakap tak cakap pun korang pun tahu suami saya dah jutawan. So kawan-kawan dia pun mestilah antara yang sama-sama jutawan. So perlu tak saya nak kena? Perlu. Dalam situasi tu sangat perlu. Sebab menjaga maruah kita juga, lagi-lagi sebagai orang Islam dan Allah dah bagi kaya pula tu. So kena jaga maruah tu adalah tuntutan agama. Dalam kita jaga maruah, kita tutup aurat kita jaga akhlak kita jaga mulut kita, kata-kata kita, mata kita dan sebagainya, perlakuan kita juga kena tengok juga apa lagi yang orang, ni zaman, akhir zaman tuan-puan. Kadang-kadang orang pandang kita bukan pandang kita sahaja. Orang akan pandang apa yang kita bawa. Orang akan pandang kita dengan apa. Bukan kita dengan siapa kadang-kadang. Dengan siapa pun orang pandang, siapa circle dia, orang juga akan pandang kita dengan apa. Tuan faham tak? Kita dengan apa. Dan benda tu kita tak boleh nak abaikan. Sebab kita duduk di dunia akhir zaman. So sebab kalau kita nak didik manusia contohlah kalau para asatizah nak beri dakwah. Beri dakwah ni bukan senang. Dakwah ni adalah satu jalan yang sangat sukar. Dan pada saya bukan para asatizah sahaja tanggungjawab memberi dakwah. Tanggungjawab memberi dakwah tu kepada kita semua tuan-puan. Setiap orang ada tanggungjawab dia kat dunia. Apatah lagi saya sebagai seorang director. Di bawah saya ada berapa? Hampir 100 orang tim. So saya nak kena biarkan saja ke?
tanpa saya didik mereka. So macam mana kita nak didik manusia zaman sekarang? Kita kena dekati dia orang dulu. Contoh, kalau dengan tim. Kalau dengan tim, jangan tayang handbag mahal. Tak payah. Nanti kan tim tu nak kan? Nak bagi. So kita just biasa-biasa bawa badan. Bawa file ke apa benda, bawa laptop ke kan? Kita menjadi seperti diorang. Sebab itulah penting orang tua kata, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Itulah dia. Bila kita dengan tim, kita jadilah seperti diorang juga. Borak-borak pasal masak apa tadi. Ni beli barang kat mana, cantik tudung ni. Nak beli jugalah, saya pun pakai tudung RM45. Lagi senang nak pakai, saya ada berapa puluh helai tudung RM45. Kan? Borak-borak tentang yang mereka juga boleh capai. Mereka juga mampu. Borak pasal gelang. Ni gelang saya baru beli. Saya beli gelang yang halus-halus ni 7 gram. Cantik apa? Gelang 7 gram. Tim saya mampu tak? Mampu. So gelak yang borak pasal ni. Jangan tiba kau pakai gelang yang besar gedabak yang 50 gram tu. Kau pakai depan tim kau borak dengan diorang. Nak pakai-pakailah. Tapi janganlah borak. Lawan tak gelang saya yang 50 gram ni. Tak reti bawa diri tuan-puan ni. Orang macam tu orang tak reti bawa diri. Orang tak matang. Orang yang akal pendek. So bila kita jumpa jutawan-jutawan. Ya sayang? Lego car. Nanti Umi curi duit pula. Umi cari duit, okey? Boleh? Umi cari duit, okey? Umi suruh Abi cari duit. Abi dah beli kat atas. Okey, Abi dah beli kan? Umi pula Umi pula kena beli. Okey, nanti Umi belikan, okey? Anak aku buat iklan pula. Gimana dulu nak? Nanti Umi cari duit dulu kita. Perempuan kejap. Agak ke dekat atas. Okey. Bibi. Alah Bibi, dia nak car tuan tu. Lego tuan tu. Tapi siapa nak pasang? Bik, melangkaui kepandaian, Bik. Ada buku, Bik. Gigi. Dia nampak Lego suami saya yang besar gila. Aduh, dia nak yang tu pula. Okey, apa tadi? Pergi. Kalau kita berkawan dengan jutawan-jutawan, janganlah salahkan dia kalau dia tengok beg apa kita bawa, kereta apa kita bawa, baju apa kita pakai. Dan memang itu mindset dia. Kan? Kita masuk kandang harimau mengaum. Baru bila kita dekat dengan dia, samalah handbag ni beli kat mana? Handbag ni beli kat mana? Kadang dia orang ada beli kat Paris ke Dubai ke whatever lah, kat mana whatever. Bila kita cerita tu, bukan kita cerita membongak gitu-gitu, membongkak kan? Bukan. Sometimes saya nak cerita lah kat korang Contohlah kita cerita beg LV Sorry tau, saya nak mengajar. Saya bukan tak ada niat, sikit pun insya-Allah tak ada niat nak berlagak depan korang. Tu hanyalah beg. Beg ni semua hanyalah alat. Bukan barang untuk dibelagakkan, bukan. So saya nak cerita pasal LV. Contoh kalau kita cerita pasal LV, beli LV kat mana? Kat butik Malaysia. Butik Malaysia. Tak, why not nanti try pergi Dubai, beli kat Dubai. Sebab Dubai ada VAT. VAT tu apa tuan-puan? Cukai. So ada tolak cukai. Bila kita beli barang, sampai perbezaan. Kita orang cerita, ni lah yang kita orang cerita. Kalau nak beli LV, kalau nak lagi jimat, boleh jimat sampai 3-4 ribu ringgit. So beli kat Dubai. Saya pernah beli satu handbag. Saya cerita macam tu. Aku beli handbag ni kan. Kat Malaysia tu aku tengok harga dia 16 ribu lah. Tiba-tiba masa aku beli tu baru 9 ribu. Contoh. So boleh jimat duit banyak tak? Banyak. Kita bincang yang itu. Masukkan, aku ulang sekali lagi. Kalau takut tak faham. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang harimau mengaum. Jangan masuk kandang harimau pergi mengembek. Orang takkan layan kita. Harimau takkan pandang kambing. Harimau memang nak makan je kambing tu. Sebab tu masuk kandang harimau jadi harimau. Jangan jadi kambing. Faham? Boleh faham tak tuan-puan? So tak adalah istilah kayangan ke tak kayangan. Tak ada. Masuk kayangan jadi orang kayangan. Kalau tuan-puan tiba-tiba masuk kampung jadi orang kampung. Tuan-puan masuk hutan jadi orang hutan. Itu saya kata, kita hidup jangan belagak. Sebab banyak benda kita tak tahu. Macam saya, ilmu hutan semalam. Saya suka duduk dengan guider tu. Banyak ilmu hutan saya dapat. Kalau kita tak bermanis mulut, tak jadi orang hutan, tak belajar nak jadi orang hutan, nak dapat ilmu apa tuan-puan? Jadilah orang yang sombong tak tentu pasal tu. Orang belagak. Orang belagak ilmu apa pun tak dapat. Kasih sayang manusia lagi jauh. Sekarang ni kita ni jadi manusia, kita nak tak disayangi. Pertama nak disayangi oleh Allah. Tapi Allah akan sayang kita bila apa? Bila kita dan manusia saling menyayangi. Tak kisahlah manusia yang biasa-biasa hidupnya ke, manusia yang korang rasa kayangan ke, manusia yang vaksin anti-vaksin ke, manusia. Kita kena saling menyayangi,
baru Allah akan sayang kita sangat-sangat. Kita kena ingat manusia ni semua Allah yang buat tau. Nak cakapnya apa? Allah tu sayang semua manusia. Dan Allah nak tengok kita sayang tak manusia lain. Tak kisahlah manusia tu macam mana. Sebab itu nak bagi kita dekat dengan manusia, tak kira apa lapisan apa level, kita kena belajar jadi manusia-manusia itu. Bukan saya nak suruh tukar perangai, bukan. Saya masih macam ni lah saya. Saya masih rasa ini aku Izzah. Akulah Izzah. Aku tak ada nak fake-fake. Aku tak ada nak kejap lagi depan manusia ni lain, depan manusia ni lain. Kalau kata kita beradablah tak dekat mana lapisan pun tuan-puan. Kalau kita jenis peramahlah kat mana lapisan pun tuan-puan. Jangan peramah dekat orang kaya je, kat orang miskin tak nak peramah. Dekat orang kampung lah kita kena lagi santuni. Sebab orang kampung ni peramah. Bila kita bekerjasama dengan ketua kampung, dengan masyarakat kampung, jadilah orang kampung. Jangan jadi orang bandar masuk kampung. Macam kita bandar sangat, kita tak bandar. Kan? Kalau orang KL pun asalnya kampung juga. Yelah, mungkin dia duduk kampung baru Kuala Lumpur. Marah pula orang KL kat aku kakak. Okay? So boleh faham tuan-puan, kita jadi isteri yang matang, yang bijak, yang jaga. Tajuk handbag tapi panjang pula saya kupas. Kita kena jadi isteri yang sentiasa fikir maruah suami. Kalau kita nak marah, jangan marah. Jangan suka-suki marah. Jangan suka-suki nak buat muka. Walaupun kita tengah stresnya waktu tu, jangan kita asyik tengok buat muka je. Jangan tuan-puan, saya pun boleh buat muka tu macam tadi saya buat. Tapi kita memilih untuk nak buat ke tidak. Kita guna akal kita guna mata hati kita pilih. Nak buat muka ke tidak. Kalau aku buat muka, suami aku malu. Dapat faedah ke malukan suami? Orang akan cakap apa suami dia ni tak erti jaga isteri. Kan walaupun kita ni boleh bercakap, bijak dalam kata-kata, ada masanya kita kena diam. Lebih baik diam. Lebih baik kita tak payah tunjuk pandai sangat. Kan? Nanti orang akan mengata suami kita tak pandai jaga isteri. Tak pandai didik isteri. So macam kita juga nak didik masyarakat, kena pandai masuk dalam masyarakat tu. Tak kira masyarakat tu macam mana. Jauh pula saya cerita tentang masyarakat, saya cerita tentang impian. Tapi itulah. Bila dah makin senang, kita dah jaga keberkatan, suami saya dah jaga keberkatan dalam hubungan, rezeki makin masuk banyak, kita juga pergi setingkat lagi. Setiap kali Allah tambah lagi setingkat-setingkat, kita baiki lagi apa lagi perangai kita. Kita baiki lagi kata-kata kita. Kita baiki lagi niat kita nak bantu ramai orang. Kita betulkan niat kita. Kemudian dah tambah lagi, kita dapat beli rumah. So rumah yang kita ada apa? Suami saya dia masa tu, saya ingat saya lagi, kami beli rumah kami dan suami saya juga, kami sebab masa tu suami saya tak mampu nak belikan rumah mak mentua saya serentak sebab dah belikan rumah kami, rumah kediaman kami. So saya cakap, kita ni isteri, jangan pentingkan diri. Walaupun suami tak minta, suami malu nak minta kat kita. Kita lah cakap, masa tu saya ada satu kota loan kerajaan. So saya kata saya tahu saya mampu beli rumah sekian-sekian besar. Saya mampu beli rumah yang sama besar macam rumah saya duduk yang suami saya belikan tu. So saya cakap dengan suami saya, bang, saya sangat gembira awak dah mampu beli rumah kita. Rumah yang beli, bukan sewa. Tapi saya tahu bang, awak teringin sangat. Cita-cita awak nak belikan mak rumah. Sebab selama ni mak mentua saya duduk menyewa. Kan, saya fahamlah suami saya nak sulung. Yang kita kahwin tu anak sulung. Kalau dah tahu kahwin dengan anak sulung, kita kena tahu anak sulung tanggungjawab dia besar. Pada adik-adik dia, pada ibu bapa dia. Kita kena tahu, kita kena sedar diri tu. Allah dah satukan kita dengan suami yang anak sulung. Jadi kita kena tahu. Dan bila kita tahu bukan sekadar tahu. Kita kena sama-sama tanggungjawab. Kena sama-sama pegang, ingatkan tentang tanggungjawab tu. Sebab esok yang kena soal, kita lah. Nah, isteri apa ni tak jaga suami, tak bagi suami bertanggungjawab. Melarang suami nak pergi jenguk ibu bapa. Kena jawab kan depan Allah esok. So tak nak jawab kan? So jangan buat apa-apa kat dunia ni. Jangan buat benda bukan-bukan kat dunia ni. Jangan pentingkan diri. So saya cakap dengan suami saya bersyukur sangat awak dah belikan rumah. Jadi why not saya pula belikan mak awak rumah. Saya gunakan loan saya ada loan tu, saya buat loan government. So rumah ibu kami tu dekat sebelah mak saya bagilah mak mentua saya nak pilih rumah kat mana. Lala dia pilih rumah kat sebelah rumah kami tu.
Mungkin dia nak duduk dekat dengan anak sulung dia kan. So, saya bagi je. Saya hantar loan. Saya kata dengan mak, loan saya cuma boleh 250k sahaja, mak. Harga rumah ni 303k, 303,000. K tu ribu. Dan dapat diskaun 280,000. Mak, boleh tak mak keluarkan? Saya tak ada simpanan, tuan-puan. Saya baru menyimpan sikit-sikit. So, saya kata, suami saya pun sama. Sebab suami saya dah dulukan untuk rumah sendiri. Dah keluar bajet masa tu. Lulus loan pun dah bersyukur, tuan-puan. Kan? So, saya kata, mak ada tak simpanan RM30,000? So, kalau mak ada simpanan tu, mak keluarkan. So, mak saya setuju. Sebab mak saya pun teringin nak ada rumah sendiri. Mak ayah saya dah ada rumah. Walaupun hanya rumah rakyat yang berharga RM20,000. Tapi rumah sendiri. So, saya tak perlu nak risau. So, sekarang mak mentua saya. So, mak mentua saya kata boleh mak keluarkan RM30,000. So, RM30,000 tu saya gunakan sebagai down payment. Dan RM250,000 kami masuk loan. So, saya bayar potong setiap bulan. RM1,260 tak silap saya. So, bila saya berhenti, suami saya bayar. Tak, bukan saya yang bayar. Potong gaji saya. Bayar suami saya. Suami saya akan bayar kat saya RM1,260 tu. Sampai saya dah berhenti kerja, dah tak layak loan kerajaan, dah kena bayar semua pada bank, baru tukar nama suami saya sekarang. Bukan nama suami kot. Nama suami kan nama syarikat, tak ingat. Baru kita bayarkan rumah yang mak kita duduk tu. Itulah dia. Itulah Allah. Allah dia dah susun. Dia dah susun cantik. Allah cuma nak tengok. Kita ni hamba dia yang macam mana. Kita ni isteri dia yang macam mana. Kita ni ibu yang macam mana. Allah hanya nak tengok pilihan kita. Allah sudah ada qada dan qadar. Tetapi Allah juga bagi otak, bagi hati, bagi kitab Al-Quran, bagi lagi kita 3 kitab tu, Injil, Taurat, Zabur. Bagi kitab ni Allah dah bagi hadis Rasulullah SAW. Allah dah bagi sunnah dan sebagainya daripada Rasulullah, kekasih Allah. Kita yang kena buat pilihan. Nak bantu suami masuk syurga ke? Nak bantu suami, nak tak nak tahu apa-apa. Sampai akhirnya suami kita akan ke tempat yang kita pun tak nak masuk tu, ke alam sana. So, pilihan kita. Apa pilihan kita, itulah yang Allah balas. Tuan-puan kena faham tu konsep dia. Apa pilihan kita, tuan-puan, walaupun dah ada qada dan qadar, qada qadar berjalan seiring dengan pilihan kita. Kita pilih benda jahat, qada qadar yang berlaku jahat. Kita pilih benda baik, qada qadar yang Allah bagi adalah baik, termasuklah syurga. Itu dia. Jangan tuan-puan pening pula. Kan dah ditentukan, kenapa pula? Bukan salah akulah. Bukan, tuan-puan. Benda tu tuan-puan kena mengaji dalam sikit biar faham. Kita bertanggungjawab kepada apa yang kita dah putuskan, yang kita dah pilih, yang kita dah cakap, yang kita dah buat, yang kita dah fikir, yang kita dah bercakap-cakap dalam hati. Sebab bila kita meninggal esok, Allah sangat melihat hati kita ni bersih ke tidak, jiwa kita ni jiwa yang tenang atau jiwa yang penuh keladak, jiwa yang penuh banyak syaitan yang ganggu kita, kita ikut. Syaitan masuk dalam badan. Dah tersengit cuma mata aku dah. Syaitan masuk dalam badan kita, tuan-puan. Dia membisik-bisik. Sebab tu ada surah 3 Kul tu kita kena baca sokmo. Syaitan ni memang kerja dia ganggu kita. Allah dah izinkan. Sampai kiamat esok. Jadi, Allah bagi kita apa? Allah bagi kita macam tadi saya sebut tu lah. Kita lah kena pilih. Nak ikut syaitan punya bisikan ke? Nak ikut kita punya suruhan Allah? Nak ikut tali Allah? Itu pilihan kita, tuan-puan. Okey, tuan-puan. Saya pula lah. Ya, kena mengaji. Betul, Norma dia. Kita kena dekat dengan orang-orang yang tahu ilmu agama. Dan carilah orang-orang yang sederhana. Jangan cari orang-orang yang terlalu ekstrim. Jangan cari, ni salah, ni dosa, ni tak baik, ni neraka. Jangan, tuan-puan. Payah nak berguru dengan orang-orang macam ni. Yang ekstrim-ekstrim sangat ni. Sebab tak nak kita kena jaga dunia. Untuk jaga akhirat. Nak pergi ke akhirat, kena pergi dunia ni dulu. Dan bila kita mati, habis amalan kita terputus. So, amalan kita kena buat kat mana? Dunia. Yang kita kena buat ni, usaha ni, amalan ni, dunia. Meninggal je kita, Allah tarik je nafas saya, tuan-puan. Allah tarik je nyawa saya, tuan-puan. Dah habis terputus. Melainkan kalau pagi ni saya share dengan tuan-puan, adalah yang tuan-puan dapat, adalah yang tuan-puan amalkan, adalah yang tuan-puan ambil. Mudah-mudahan saya berharap sangat, ya Allah, bagi saya saham tu sikit. Doakanlah
So tuan-puan pun boleh dapat saham yang sama, share. Tekanlah button share. Saya minta maaf dah ambil masa tuan-puan lama. Sebab Allah izinkan kan saya share pagi ni. Saya pun tak rancang nak lama. Haha. Sekejap lagi tetamu saya nak datang. Okey, tuan-puan jaga diri. Jangan lupa, korang sebenarnya boleh komen juga. Tuan-puan ni memang dah biasa kenal nama Najib Asaduk. Tuan-puan kenal tak momentum internet? Momentum internet ni adalah bawah Najib Asaduk. Saya nak kenalkan sebab apa? Dah sampai masa lah saya rasa bukan saja yang menaikkan kita ni Tuan Najib saja seorang. Saya dah sampai masa saya rasa kita kenalah hargai. Saya kena hargai saya punya trainer-trainer, saya punya team. Yang mereka lah yang kerja siang malam tuan-puan. So kalau tuan-puan berterima kasih pada Tuan Najib, berterima kasih pada saya, tuan-puan saya mohon berterima kasihlah kepada seluruh tim Momentum. Mereka kerja tak berkira. Dan saya berdoa Allah membalas jasa mereka. Dan tuan-puan kalau nak kenal, itulah kami ni Momentum Internet Sdn Bhd. Dan kami ada beberapa program. Siapa nak tengok program-program kami, walaupun semurah-murah program kepada semahal-mahal program, ikut tuan-puan lah mana yang selesa, mana yang mampu, mana yang tuan-puan rasa terbaik untuk tuan-puan, minta doa pada Allah. So kenal-kenallah kita, masuklah Telegram kita. Dan ada link. Tim nanti tolong tekan share link. Kalau yang baru nak kenal kita tu, boleh tekan link kat situ. Kami nak minta feedback sikit supaya kenal ke tak kenal kita ni tu masalah. Okey tuan-puan, Assalamualaikum. Kenal sejak tahun lepas. Terima kasih banyak Azaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.